Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia bersama saya Johan Dan saya Masya Milan dalam Propaganza musim yang ketiga. Kami selam jiwa anda, kami jahit tepi, jahit cekap musang dan kami beri tempahan untuk diri anda. Kerawang baju kurung. Apa merepek ni? Okeylah, pembukaan untuk Propaganza pada minggu ini kami ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Nordino yang meninggal pada 22 Oktober 2013. Ini disebabkan oleh kerana kompilasi jantung dan juga sakit buah pinggang. Bukan kompilasi, itu album. Komplikasi jantung dan juga sakit buah pinggang. Jadi kami daripada kru-kru dan juga para penerbit untuk Propaganza ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Yes, tapi apapun kita masih lagi ada story panas untuk minggu ini. Ada artis Siti Saleha, kenal ke tidak? Dia membawa diri jauh ke overseas gitu. Lepas tu dan juga pratonton Ikal Maya. Dan juga Alif Aziz terima karmahnya. Karma Wijaya ke karma apa sekejap lagi kita tahu, okey? Tapi kita nak cakap pasal artis yang gebu, putih, cantik, tinggi. Okey. Dia cara suami orang. Kau okey putih tapi gebu tak ada, bukan kau ni. Tak baik. Tapi cakap pasal gebu, ada artis Siti Saleha ni yang membawa diri jauh, mengubah hati yang luka yang jauh. Kita proba je. Okey, sekarang ni kita nak tanyalah kembangan anda hari ini. Awak kata awak sedang buat bisnes. Adakah bisnes itu bisnes yang baru ataupun bisnes yang anda kembangkan? Bisnes ni dah buat 5 tahun lepas keluar daripada AF. Bisnes ni sebenarnya dia produk makanan. Siapa yang dah rasa tu, rasa boleh tengok kat Facebook, boleh tengok dekat Instagram. Orang kata macam awak mengalami kesukaran yang amat besar dan amat rumit di mana awak minta bantuan je, orang ambil kesempatan. Sampai berlakon pun dengan cerita ada yang nak try, ada yang nak ajak pergi karaoke semua. Boleh awak berlakon, tapi awak kena keluar makan dengan saya. Betul ke tidak? Sebenarnya Noni tak nak komen sangat pasal benda ni sebab ini ada reality di mana kita sendiri yang harus pandai menjaga diri. Memang banyak Noni kena benda-benda macam tu. Tapi macam mana pula dengan dakwaan orang yang mengatakan anda suka caras suami orang? Noni rasa Noni tak patut komen lagi untuk menjaga kedua-dua belah pihak. Itu saja. Dan Noni rasa tak ada apa dah Noni perlu komen lagi kat sini. Noni sakit hati jugalah. Artikel yang sama, orang boleh manipulate cerita tu, boleh tukar title dia tu, orang tukar curang, skandal apa semua. Apa benda? Benda tak ada apa pun. Memanglah nak jual cerita, tapi tak payahlah nak beri nasib orang. Kalau Noni gilakan publicity murahan macam ni, dah lama Noni buat. Tapi tak perlu lah Noni rasa. Tolonglah hentikan. Banyak lagi artis-artis kat luar sana yang perlukan gosip. So pergilah bagi gosip kat diorang. Bagi kurus, kenapa kau? Tak tahulah. Sebab ramai yang tanya kenapa I kurus ni. I pun tak sure. But I think stress kot kerja kan. Back to back Alhamdulillah. Tapi itulah I'm just keeping myself busy dengan shooting semua. And I love what I do. So kalau stress tu tak apalah. Membaloi. Dengar cerita hari tu pergi bercuti, ya ke? Jumpa mak. Bukanlah bercuti bersama orang tersayang. Bercuti dengan kawan-kawan tu juga ada. Like, Alhamdulillah, back to back jobs. Tapi you need to have like a break lah kan. So one whole month, I pergi jenguk mak kat United Kingdom. And then dengan akak, I pergi Barcelona. And then dengan kawan-kawan, I pergi Portugal. And then balik UK. So macam tu lah. It's nice, good one whole month just to rest. Orang kata awak stres sangat ni sampai awak bawa diri. Awak bawa diri sampai ke luar negara. Lepas tu orang call tak dapat. Macam, alah, you jangan call dia. Dia tengah stres. Kalau I stress tu, I drama tu, itu dalam filem ke? Drama je tau. Bila real life, I tak ada semua tu. Serius. Kalau real life, I tak menangis langsung. Dengan laki hati batu. Saleha. Sekejap, ini konsep apa ni? Tangan macam tu. Mic kat sini. Oh my God. Itulah dia kata-kata daripada Siti Saleha. Dan untuk pengetahuan, minggu ini adalah minggu yang paling sibuk untuk kita punya reporter-reporter bekerja keras. Yang bekerja keras, kerja keras lah. Yang curi tulang pun ada. Kononnya pergi mana? Puspati filem. Puspati filem tak payah. Ada launching itu, produk launching itu, launching ini, macam-macam drama. launching. Tapi Padahal nak pancing cerita je. kita bawa dua cerita je kan. Apa Ni, cerita dia? Cerita dia pasal malam penuh bermisteri. Tajuk filem yang baru kononnya berdasarkan daripada kisah benar The Conjuring. Kau suka-suka. Nampak? Kameraman tak boleh ikut.
Tapi kita nak cakap masalah filem baru juga Ikal Maya yang 6 cerita digabungkan sekaligus terus. Betul. Dan telah ditempatkan dan ditayangkan di Busana International Film Festival. Kau panjang tau. Busan kat mana? Busan tak tahu. China lah. Kau suka-suka je. 生至科学三次，老八。 Okey, Syah Umar, boleh ceritakan sikit tentang filem Malam Penuh Bermisteri ni? Okey, filem Malam Penuh Bermisteri ini adalah filem seram pertama beranimasi CG di Malaysia. Yang istimewanya sebab filem ini terdiri daripada banyak-banyak slot CG yang saya telah mempaparkan dengan stereopen dengan jalan kerja lain ya, bukan macam cerita biasa yang kita pernah tonton di Malaysia. Saya menghasilkan karya saya tersendiri dari terperinci dan lain daripada lain. Filem Malam Penuh Bermisteri ini akan keluar ke panggung pada 7 November 2013. Saya harap semua penonton di seluruh Malaysia harus pergi ke panggung dan nonton di sana. Apa sebenarnya gabungan 6 orang pengarah dan juga kawan-kawan? Sebenarnya untuk 2013 ni kita orang nak age group yang berbeza dari yang muda like 20 something sampai up to 60 or whatever. So kita nak cover semua market. Kenapa Inspektor Mastura? Sebab dari dulu lagi Ilin memang minat dengan cerita-cerita polis. Sebab Ilin pun ada belajar bidang undang-undang kan. So memang sukalah obses dengan penjara, dengan polis. Jadi itulah Inspektor Mastura, tengoklah. Apa sebenarnya yang menginspirasikan anda untuk menghasilkan Odah? Filem ni dia ditulis bukanlah berdasarkan saya punya pengalaman sahaja. Dia berdasarkan ramai orang punya pengalaman juga. Ini sebenarnya macam pemerhatian sosial. Mak, ikut. Akan laut. Itu pasal lah. Kau tak boleh buat konsert. Lah, tapi suara sebiji apa? Sebiji tahu. Tapi tak ada peminat yang datang. Oh ya ke? Tu pasal ni Maizura buat konsert, lepas tu buat press conference. Kelas dia kan? Kita punya wartawan sibuk nak pergi. Oh. I jadi anak aku tak datang semua wartawan aku. Oh ya ke? Tapi kita kalau boleh nak jadi macam kumpulan band lah macam ni, no? Kalau band tak boleh buat konsert, band biasa-biasa je. Tak, ni band yang macam nyanyi 5 minit je. Itu nama band dia 5 minit. Oh, nama band dia 5 minit Nyanyi 10 minit. Oh, 10 minit. Sebab satu lagu. Okey? Satu lagu, okey. Kalau kita nak tengok, kita beropa, okey? Okey Ning, boleh ceritakan sikit tentang konsert kali ni? Konsert Pelangi Untuk Umur saya adalah khas untuk peminat. Kenapa saya cakap begitu? Kerana tiket-tiket sangat murah sebab tak ada lagi penyanyi di luar sana yang sanggup nak menjual tiket berharga RM50 dan RM75. Akan tetapi saya ada package baru untuk peminat-peminat yang nak duduk eksklusif lah, kira nak front row. Mereka boleh dapatkan tiket yang berharga RM150. Berapa buah lagu yang ni akan sampaikan pada malam tu nanti? Lebih kurang 18 hingga 20 lagu. Setiap segmen ada 6 buah lagu dan kita ada 3 segmen. Hai, saya Ning Baizura. Jangan lupa datang saksikan konsert Pelangi Untukmu di Kuala Lumpur, Jalan Bangsa pada November 16 bersama dengan saya dan ramai lagi pemuzik-muzik saya di mana anda boleh mendapatkan tiket di www.ticketcharge.com.my. Jumpa di sana ya. Bye. 5 Minutes dah lama dah dalam industri ni kan. Kenapa baru saja datang ke Malaysia dan memperkenalkan diri? Karena 5 Minutes sebelumnya kita kan di perusahaan rekaman di Indonesia. Karena sekarang kita udah independent, jadi kita lebih gampang lagi bisa ke Malaysia dan bekerja sama dengan label di Malaysia. Galau ni tentang apa ya? Galau itu gelisah, jadi itu menceritakan tentang kegelisahan saya, teman-teman, kegelisahan kita semua ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kita cintai. Harapan anda untuk Galau dan juga 5 Minutes di Malaysia? Mudah-mudahan bertahan terus saat radio atau mungkin di TV, dan juga peminat-peminat yang ada di sini juga jangan takut, kita akan bekerja sama dan juga akan lebih dekat lagi dengan peminat-peminat di Malaysia. Sampai juga saya dekat Barrels Chocolate Factory ni. Abang, excuse me, diorang kata sini dapat coklat free Abang, excuse me. Pakcik, abang. Ni masa rehat. Orang semua rehat. Rehat ke? Tapi diorang kata ada coklat free. Macam mana baik buruk Alif sekalipun, Alif ada satu tanggungjawab besar iaitu menjadi seorang abang kepada 2 adik perempuan. Kalau nak diugur, saya rasa mungkin dia tak akan berlakon dengan saya pun.
aku dah cakap dah, propaganda ni selain daripada informasi-informasi, dia juga membawakan artis-artis untuk menjayakan lagi propaganda musim yang baru ni. Habis tu artis kita tu kat mana? Inilah dia, Irmisa. Hai, apa khabar? Baik. Orang mana Sabah. Oh, Sabah. Alah, bagi tahu. Sabah di mana tu? Saya lari kaki dari Tawau. Tawau? Ya. Saya di Beaufort. Oh, 10 kali jumpa, 10 kali Beaufort. Inilah dia Irmisa, iaitu Irmiza dan Irsa. Irsa. Ya, bila digabungkan menjadilah Irwansyah. Okey, cerita dia orang kita simpan dulu. Kita nak cerita pasal seorang lelaki ni. Artis ni, nama dia Sadi yang sakit. Sakit. Dia baru je buat operation. Dia kena slip disc. Maknanya daripada tulang belakang dia dah terkeluar daripada tulang yang dapat menyambungnya itu. Makanya dengan itu kita menonton dulu apa cerita beliau. Ya, makanya di situ kita Baik doktor, kita propaganda ya. saja. Kabarnya baru saja keluar daripada hospital. Mungkin peminat-peminat kat luar sana tak tahu yang Sabi ni sakit apa. Berceritakan sikit. Sekarang ni saya tengah sakit urat belakang sebenarnya. Slip disc. Slip disc tu adalah satu gel di bahagian tulang yang dah rosak. Itu yang saya buat operation baru-baru ni. Berapa lama sebenarnya Sabi sakit ni? Sakit ni dah lama, tapi sebelum ni saya masih boleh berjalan. Inilah benda yang dia buang sebenarnya. Dia adalah slip disc kita dan dia ada buang sikit tulang belakang saya. Tak takut ke bila producer tahu Sabi sakit, tak boleh perform ni tapi tak bagi job macam mana? Tak takut ke? Bagi saya kesihatan penting. Kalau dia tak bagi pun tak apalah kan. Mungkin saya kena pentingkan dengan kesihatan saya dan producer pun mesti tahu kesihatan lebih penting daripada benda-benda yang lain. Sebab kesihatan ni bukan untuk hari ni, untuk selama-lamanya. Itulah dia cerita tadi Sabi Sadi yang mengalami slip disc. Okey. Tapi kepada Sabi Sadi, banyakkan buat fizio untuk membaik pulih keceriaan anda. Okey. Soon Sabi. Okey, dan kita masih lagi berada di Museum Barrels Chocolate Factory. Tengok kiri kanan belakang semua ada tentang coklat. Yes, bau coklat. Aku pakai minyak wangi tadi baru jual di bawah tadi. Coklat kan? Coklat Jadi kita nak tanya dekat Irmisa ini satu antara favorite dekat AF 2013. Tetapi awak tak terkejut ke macam mana awak boleh terkeluar? Sabarkan soalan tu. Kenapa kau tak terkejut ke? Macam mana boleh terkeluar? Kamu orang yang paling berbakat berang bilang. Memang orang lah kamu orang. Itulah mungkin kami tak terkejut sangat sebab memang setiap minggu pun kami punya undian memang di bawah sekejap kan. Jadi bertahan sampai minggu ke-6 juga. Okay, jadi kalau boleh mau stay tapi bukan rezeki mungkin dalam Tadi ada dua orang lagi tak? Ayu je yang dua kan? Dua ada dua. Oh ada lagi dua. Patut dua tu yang keluar. Tapi korang kenal ke tidak artis bernama Fazura? Oh. Siapa tak kenal? Tak apa, orang panggil dia Velfire sekarang. Oh, panggil kenapa? Tidak, tapi kita nak tengok Kau tumbuk kau ni. fashion Fazura. Props ke atas stylista, kita proper je lah. Istimewanya hari ini kerana saya dikelilingi selebriti popular tanah air yang berpenampilan dengan sentuhan warna ungu. Jadi siapakah yang stylista atau ups? Itu kita akan siasat sebentar lagi. Terima kasih pada Converse untuk sepasang sneakers yang sangat stylista. Ceritakan sikit penampilan you hari ini. Sangat santai, sangat casual. Jarang saya nampak Fazura casual seperti ini. Memang hari ini nak casual pun. Saya bosan dah nak wear dress every time. Pakai high heel every time. So, saya rasa this is the new me. Saya suka pakai sneakers lately. Just purple with beige and white jeans. Why lately you suka pakai sneakers? Mesti ada sebab ni kan? Sebab saya rasa, especially bila saya travel, saya rasa saya selalu pakai ballerina. Tapi saya rasa lately I feel very edgy. So, saya rasa sneakers tu macam wow, it's kind of comfortable and saya rasa macam cantik. Ya. Dia cakap tadi selalu ballerina and then feminine. Tiba-tiba hari ini sedikit edgy kan. Apa saya nampak ini ada dua benda yang edgy pada Fazura hari ini. Iaitu pada kalung dia dan juga kasutnya yang berduri-duri. Saya memang dah over spice. Saya rasa macam spice is like too overrated everywhere. On baju, on kasut, on seluar, on everything. So memang saya dah over spice. But this baby just had to come. Rantai beli kat mana? Rantai I bought in Singapore. This is my favourite. Saya selalu pakai rantai ni. Saya rasa macam instant glamour and it also consists of my favourite colours. Ada
gold, purple and pink. You punya makeup hari ni pun purple juga? Saya buat sendiri. Rambut buat sendiri. Still look good. Okay. Jarang saya nampak Fazura casual, selalunya dengan dress yang panjang atau little dress. Nampak girly-girly, feminine kan. Dan hari ini saya berpeluang melihat Fazura dengan penampilan yang casual lain daripada lain. Boleh saya katakan saya suka Fazura di atas. Di sini ada stylista daripada bahagian baju, accessories, makeup, rambut. Walaupun makeup sendiri kan. Masih lagi stylista kan. Tapi mungkin bawah tu kan mungkin kurang sikit. Sebab mungkin kurang tak ada high heel. So nak oops untuk saya. Pada you, nampilan you hari ni stylista atau oops Fazura? I don't know. I think okay je. Okay lah, I'll stay stylista. Just because I want to do that. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Macam-macam cerita kita dah tahu kan. Okey, jadi sekarang kita nak tahu ada orang, setengah-setengah orang ni mengatakan Irmisa ni duduk pun nak kena ni Irmisa ni 2 minggu je dekat Akademi Fantasia cakap sabar, lepas tu dah lupa diri. Lupakan bahasa ibunda gitu. Kenapa tu? Kenapa? Aduh, jawab Miza. Jawab Miza. Sebenarnya mula-mula kami memang cakap sabar dalam tu. Cakap sabar sudah. Sebab lepas tu tiba-tiba kami diminta untuk cakap KL sebab dia cakap, kamu tahu kan cakap KL? Okey, cakap je lah sebab senang sikit macam tu. Dia orang bilang takut penonton kurang faham sebab ramai sahabat 5 orang. Oh, ya ke? Oh, tu bila sabar berjumpa dengan sabar dia excited. Tapi actually Irmisa sudah tinggal di KL 20 tahun. So kami bukanlah lupa bahasa Sabah. Kalau jumpa orang Sabah cakap Masya, kami automatically bukan tengoklah kesesuaian tempat. Kalau macam saya di Beaufort tu. Oh, Beaufort kan di Beaufort ketubuk kok kalau kamu ni. Jangan bakal 3 orang tubuh muka aku lebam 3. Cakap pasal lebam-lebam ni. Ada artis Sharifah Syahura. Kenal ke tidak? Kenal lah. Sharifah Syahura yang hidung macam belatuk tu. Kau suka-suka kalau dia jumpa kan habis kau. Ni dia buka bisnes. Oh, ya ke? Kalau kamu orang mau nampak slim je kan. Dia jual gedel lah tu. Dia gedel. Bukan gedel saja tu. Bergedel pun dia jual. Berapa lama dah membuka butik pakaian dalam wanita? Ada buka kedai ni dalam 2 tahun lah. Sebelum tu jual mobile. Bila susah kadang-kadang orang nak datang beli apa semua. Atau online kan susah. Saya susah nak jumpa kat set kat mana. Tersesat. Lalas ada kawan kenalkan. Dekat sini ada macam murah sewa dia. So saya pun baru nak start kan. Modal pun modal sendiri. Bukan modal bank. Jadi I decide nak buka lah kat sini. Alhamdulillah lah sampai sekarang ni dah 2 tahun. Saya memilih pakaian dalam ni kerana sesuatu. Sebenarnya dulu saya jual padding untuk wanita yang kekurangan bentuk badan tu. Kita pun jual lah mobile. Lepas tu bila dapat sambutan, alhamdulillah, cuma tak menantangan nak pergi hantar sana sini siapa. Kadang kita syuting, orang nak cepat. Jadi saya decide lah nak buka sendiri. Lepas tu saya memilih benda ni, saya rasa kurang. Saya rasa artis Malaysia sendiri pun membuka pakaian dalam. Ada tak kesusahan macam padding kan? Orang kadang-kadang disegan. Kak Syura ada tak rasa macam susah nak menjalankan perniagaan ni? Sebab saya dilahirkan sebagai seorang yang tak segan tu lah. Yang saya alhamdulillah dapat jual. Sebab apa? Penat malu. Kita dekat set pun kita suruh je. Kita nampak je yang hati-hati tu. Dek, beli ni kan. Kadang diorang nak badan cantik tapi kos agak tinggi untuk nak buat badan cantik. Jadi benda-benda ni membantulah. Jadi kepada mereka yang tak tahu kat mana nak cari kedai Sharifah Syahura ni. Sebenarnya SS Stadium tak lama lagi akan ditukar kepada Fiesta. Jadi dekat tepi tu ada bangunan tinggi tapi janganlah keluar daripada Pandan Indah tu, keluar kat Pandan Jaya tu, exit keluarlah sini. Carilah sampai jumpa. Saya ada di ground floor. Online Fedra Syahura Shop online. Boleh nak tengok yang mana sempat saya masuk tapi boleh find out apa semua kat situ. Kalau nak tahu apa benda malu nak tanya, tanyalah dalam inbox tu kan. Lihat, selepas saya menggunakan produk Syahura, pinggang saya mengecil hampir 20 cm. Jadi siapa yang berkenan dengan gedel itu sila datang ke butik Sharifah Syahura. Beli gedel satu percuma bergedel. Okey, jadi kita nak tanya lagi kepada Irmiza. Okey, Irmiza selama beberapa minggu. Berapa minggu dalam tu? 2 bulan, 6 minggu. 6 minggu. Terkilan tak rasa bila tak dapat meneruskan kepusingan yang seterusnya?
Ketekilan tu memang ada, tapi kita orang tahu sebab benda ni pun memang rancangan yang perlukan undian. So bila tak dapat tu Mungkin banyak benda kita kena improve. tapi apa pun namanya pun rancangan reality dan Betul. dia rezekikan dekat Melbourne kan. Apa planning korang lepas ni? Kamu orang mau separate from each other atau kamu ada? Atau masih lagi stick to duo? Yang kita akan stick to duo sebab begitu kami bermula, begitulah kami seterusnya insyaAllah. Jadi untuk anda semua, kita berehat seketika. Tak ada siapa-siapa ugut. Cuma itulah bila kerja dah habis, kita dah tak ada commitments together. Ya, saya ada. Cuma untuk sekarang ni, saya proses untuk single yang terbaru. Oh Alim, kau duduk pun teruk. Kenapa kau nak cakap adik kau gini? Yes, but I have a responsibility. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di propaganda musim yang ketiga ini. Yes, dan kami masih lagi berada di Barrel Chocolate Factory, Bangis. Ada. Tapi kita nak cakap pasal artis ni. Dengan cerita dia kena ugut. Dia kena ugut dengan seseorang ni. Tapi dia... I don't know lah you all. I don't know. Tapi dia menafikan lah. Dia menafikan lah. Kita dengar cerita lah. Oh, maknanya dia cakap dia tak kena ugut lah. Kita tak tahulah. Kiki Lala kita proper je lah Kiki Lala. Sibuklah hal orang. Kan aku tak. Orang kata kan, awak pernah digosipkan dengan seorang pelakon ini kan. Tapi dua-dua macam menafikan hubungan cinta anda berdua kan. Bila awak dah rapat, orang kata awak tak berani nak rapat sebab awak diugut supaya jangan dekat dengan si kekasih ni. Saya tidak pernah diugut oleh siapa-siapa dan saya rasa tak ada sebab pun orang nak ugut saya. Kalau nak diugut, saya rasa mungkin dia tak akan berlakon dengan saya pun. Pasal bila dah berlakon tu dah tentu rapat. Tak ada siapa-siapa ugut. Cuma itulah bila kerja dah habis, kita dah tak ada commitments together. So tak adalah berjumpa. Apa pesanan anda kepada peminat? Kepada peminat-peminat itulah benda yang sama saya makan cakap. Pasal apa Sam tak pernah berhenti berterima kasih pada mereka daripada first day dulu Sam di dalam industri ini sehinggalah ke hari ini. Pasal apa mereka yang bawa Sam sehingga ke sini sekarang. Kejayaan Sam adalah hasil bantuan dorang. Tanpa dorang Sam rasa Sam hanya Sam yang dulu lah kot. Sam akan cuba buat yang terbaik hanya untuk memuaskan hati mereka semua. Thank you. Cuba tanya sebab awak ni dalam Instagram awak lihat berfashion sekarang ni nak keluarkan brand ke apa? Gaya Alia memang dah ada. I memang suka fashion daripada dulu. Cuma salah dengan tak salah je. Oops. So memang itu salah satu hobi kot. Dia tak berancangan untuk memperkenalkan rekaan pakaian sendiri sebab gaya dah ada tu. InsyaAllah dalam proses lah. Macam sebelum ni I keluar dengan turban kan Gaya Alia. So looking forward lah untuk turban, untuk tudung juga. Sekarang ni pun awak kurang berkongsi cerita kan? Awak kongsi dengan Instagram gambar. Kenapa ni? Lepas tu tiba-tiba cerita jadi komposer. Kenapa menyepi? Kenapa senyap? Saya ada. Cuma untuk sekarang ni saya proses untuk single yang terbaru. InsyaAllah hujung tahun ni. Sebab Alia dah lama tak keluar ballad kan. So dah 2 tahun after Kisah Hati. So insyaAllah hujung tahun ni lah. Sanan anda kepada mereka yang baru saja tahu awak dah kompos lagu. Saya rasa macam sangat happy lah. Dan doakan semoga lagu ini mendapat tempat di hati peminat seni Malaysia. InsyaAllah. Dalam segmen Panca Indera pada minggu ini kita bersama personal. Siapa nama dia? Yo. Ukasha. Betul saya sebut nama awak? Betul. Kita lagi selesa panggil Ukasha. Tak rapat. Orang rapat panggil UU. Okay, Kak Papa panggil kita panggil dia UU boleh? UU. Okey. Kenapa tak datang sini? Diorang kata macam susah sangat nak datang sini, kenapa? Mengelak kita tak gigit lah. Bukan, sorry Kasha tak dapat datang sebab Kasha ada syuting hari ni, ada photo shoot. Saya tak suka awak cakap Kasha. Kasha tu macam jantan sangat. UU tak hari UU ada syuting Syuting. Syuting. Okey, tak apalah kita faham. Okey, kita nak tanya. Tak apa. Tak datang. Tak apa. Lagipun sini jauh kat Melaka. Kau suka je kat Melaka. Taklah, kita bukan kat Melaka lah. Kau suka tu soalan buat. Okey, soalan Okey, tanya. soalan kita nak tanya. Yelah, kisah cinta Ukasha sekarang kabarnya dah musnah. Kan rancang nak bernikah tapi tak jadi. Apa cerita di sebalik ni? Apa cerita UU? Baru dapat. Okey, Kasha baru dapat finish ada statement from Pekin yang cakap dia salah anggap benda tu and sebenarnya misunderstanding and dia pun tak tahu benda ni akan jadi sebab dia terlampau emotional tanpa
soal lirik semua dulu, dia terus macam melulu keluarkan statement. Kisah perpisahan korang berdua macam menjadi bualan orang kan. Kononnya ada orang ketiga antara korang berdua dan kononnya sebab itulah Pekin asyik tangguh je pertunangan korang ni. Komen UU. Betul ke tidak UU? Tak. Kita tak tangguh pertunangan ke apa. Kita orang tak ada actual date lagi. Memang tak ada apa ni, tapi memang kita nak plan ke arah situ. Cuma both of us tak ada masa lagi untuk sit down and talk actual date bila semua. Tapi betul ke ada orang ketiga dalam... Orang ketiga tu sama sekali tidak, sebab cerita dia macam ni. UU nak buat birthday party untuk pergi, which is on this 26 kan. So dalam ramai-ramai close friend dia, so dia tak nak benda tu macam dia boleh agak sebab birthday dia and orang ajak dia keluar semua sebab it's supposed to be surprise. And happen to be UU shooting dengan Shahnaz. So Shahnaz tu kena macam tu. So kalau Shahnaz ajak pergi keluar, itu tak nampak sangat macam Syah nak plan apa-apa untuk dia. So that was the reason. Thing lah. Kenapa semua orang menuduh Shahnaz penyebab kononnya korang punya hubungan retak? Sebabnya Pekin dia mulut lah. Daripada mulut Pekin. Dia tak tahu dia ingat Syah keluar dengan Shahnaz. Dia ingat Syah keluar berdua. Syah keluar semua dengan satu pintu. At the same time Syah discuss dengan Shahnaz pasal minta tolong Shahnaz untuk bawa pergi ke birthday dia nanti. Dan birthday Syah yang buat ni, surprise ni. Okey, jadi ada kata-kata akhir tak untuk peminat-peminat yang masih lagi confused dengan hubungan status atau bukan saja confused, masih lagi menyokong awak sampai sekarang dalam industri? Ada tak? Harap semua orang tak cepat menulis jadi ataupun bersangka yang tidak sebab Sumi kena tak sedikit dulu betul-betul and tak mestinya Syah diam tu adalah sebab Syah salah, tapi kadang-kadang berdiam lagi takut sebab cakap. And kalau boleh doa-doa yang baik-baik je untuk Betul. Okay Johan, I minat you. Okey, I pun minat you. Tak boleh nak cakap pasal wife I dekat sini. Untuk pengetahuan anda semua, boleh baca Panca Indera hari ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kisah UU. Okey, jadi untuk kata-kata yang terakhir, jom kita nyanyi sama-sama lagu UU. UI, UAA, ding dong, wala-wala bing bang. UI, UAA, wala-wala bing bang. Itulah cerita pasal UU. Terima kasih UU. Nampak aku, dia minat aku tau. Aku bagi dia nama lagi UU. Kau dah tak dengar bini kau dah marah dah. Ada orang lagi minat aku dengan banyak. Ya sayang, kejap. Kita nak cakap pasal Datin Sofia J. Dengan cerita dia buat comeback buat teater Namron. Dengar cerita. Kenapa? Uzlin marah. Pasal UU tadi. Nah, kau menggatal lagi. Bini dah marah dah. Kita propa je. Nak tisu ke tak? Kita nak tanya pasal teater Namron. Kabarnya itu sibuk dengan persediaannya. Cerita sikit pasal teater tersebut. Dia bukan seperti naratif-naratif yang biasa di dalam cerpen karya teater. Walaupun dia lebih pada konsep minimalistik, tapi ia amat contemporary pada saya. Ia satu karya yang agak contemporary kerana dimasukkan dengan pelbagai aspek visual dan sound dan stylized choreography di dalam lakonan. So it's going to be very interesting. Namron disertai sebab for this anda pernah menarik diri kan. So macam terkira nak menggubat rindu. Saya tidak menarik diri dari Siti Hasmah, tetapi persoalannya adalah kenapa saya ingin berlakon dengan Namron adalah kerana saya dah lama ingin bekerjasama dengan dia dan karyanya memang sesuatu yang berbeza dan itu adalah kelainan Namron. Kerana itu saya berlakon dengan Namron. Aku rasa ni pelak dia tak on lah. Tapi untuk pengetahuan anda semua, inilah the mesin yang dinamakan Machine Fun to Party. Nak tahu datang sini tengok sendiri. Tapi anda semua jangan ke mana-mana sebab kita ada artis yang kadang-kadang cantik, kadang dia buruk. Kadang dia buruk, kadang cantik. Kena juga. Jadi nak tahu siapa, kita propa je lah. Yang tak baik, janganlah buat sama mistik seperti abang. Jika benar ku cinta, setiap detikku puja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awal pun dah salah, bro. Alah, gua sakit. Nyanyi yang salah. Kalau nak dengar yang betul,
Beli album lah. Nampak? Marketing. Itulah dia. Bijak. Lagu Naik di manager kita orang? nanti sabar. Kita nak tengah ejaz ni, okey? Orang rumah ni nak tengok. Inilah dia kumpulan hodoh tapi cantik. Pretty Ugly. Itulah. Ugly in the house. Yes, yang popular pada tahun 60-an. Sampai 60-an. Kasihku sayang. Okey, kita nak tanya dekat Pretty Ugly. Ni kita punya vokalis dan sebelah sana pemain kompang untuk Pemain Pretty kompang Ugly. dibagi dia. Kita nak tanya kabarnya ada album baru tapi bukan album penuh lah Kita album setengah kot. Tapi kita bahagikan kepada 5. Jadi dia keluar single saja. Keluar single. But I thought you married. I'm not married yet. I'm not married yet. I'm always single all the time. Abang cuba ceritakan single abang tu. Album ni, title of the single ialah Nombor 1. Nombor 1. Tapi kita tak tulis ni nombor 1. Kita buat hash 1. Hash tu meaning dia is nombor kan. Hashtag tu. Jadi itu salah satu marketing kita orang ikut supaya bila orang type hash 1 keluar. Senang kan. Apa cerita lagu nombor 1 Cerita dia adalah berkisahkan seorang lelaki yang kematian isteri lah. Lepas tu berebut apa tu? dengan Johan. Dia jumpa dengan terus dia disumpah akhirnya menjadi seorang dinosaur. Tak, serius. Okey, dia berkisah pasal Dia buat lawak tadi aku dah mati percaya. Okey, dia sebenarnya cerita pasal lebih kurang menggalakkan rakyat Malaysia supaya menciptakan tanah air. Dia cerita pasal kita mempromosikan sebenarnya nama-nama tempat diboleh katakan di setiap negeri di Malaysia. Oh, dia keluar Melaka lah, apalah, Sabah semua, Sarawak kat lirik dia lah. Contohnya macam dia punya chorus kan. Aku di Barcelona, rasa bagai di Felda. Dan garis-garis Vegas tak secantik Pasir Mas. Malaysia boleh. Nampak? Lagu yang berunsurkan kenegaraan ni. Kenegaraan lah. Dan juga kenegerian. Aku di Barcelona walaupun tak jumpa Messi tapi aku jumpa Awe. Itu nanti sehingga kita orang yang title nombor 2. Nombor 2. Okey, selaku main kompang. Tak bengkak ke tangan? Tak bengkak. Okey lagi. Okey lagi. Okey, seperti Alwi buat comeback ni kan. Ada lagi artis yang buat comeback. Siapa tu? Mesti orang semua tahu ni. Carefree. Cuba. Berjuta-juta taman menikah. Jadi hari ini merupakan comeback kumpulan Evergreen iaitu Carefree selepas hampir 3 dekad menyepikan diri. Kumpulan asalnya dulu dah berpecah, so tinggal you satu-satunya ahli kumpulan asal yang bertahan sampai sekarang lah. Jadi komen you mengenai comeback bersama ahli-ahli baru dan juga karya-karya terbaru. The old members have got their respective jobs and families, so they could not commit to this project. Then Adi has worked with the other members, so long time you were looking for really good musicians. Now we have Zach, Rian and Ise. Nadia, adakah you rasa mampu untuk mengembalikan zaman kegemilangan Carefree suatu era 70-an seperti dahulu? Macam mana you rasa jangkaan peminat sambutan untuk album-album terbaru? Lebih aku saya nak cakap pasal muzik ni, dia ada revolusi dia sendiri. Tahun 70-an, 80-an dia muzik dia lain sikit. Tapi dia muzik will goes round. Dia akan pusing kat situ juga muzik. Sampai satu tahap dia akan berpusing balik trend dia yang belakang. Saya rasa muzik kita ni akan datang ni insya-Allah akan dapat bukan menandingi Carefree yang dulu sebab sejarah kita tidak boleh tukar. Cuma akan dapat mencuit hati peminat-peminat yang baru ni dan juga masih lagi maintain peminat-peminat yang lama. To all the fans, we're still around, so we promise you better music this time. Untuk AIM yang ke-20 ni, apa kelainan ataupun perubahan pada kali ini? Kali ini ada penambahan satu kategori baru iaitu kategori persembahan duo atau kolaborasi terbaik dalam lagu, dan kategori ini diwujudkan untuk memberi pengiktirafan secara khusus untuk lagu-lagu yang berbentuk duet dan dipersembahkan oleh artis-artis yang tidak biasa membuat persembahan bersama. Selain daripada itu, dari segi kriteria juga ada perubahan iaitu kita membenarkan lagu-lagu dalam dua bahasa untuk dipertandingkan dalam AIM. Kita calon sebanyak 5 kategori
kategori. Macam mana perasaan Zama sendiri? Saya rasa sangat bersyukur sebab produk saya, album saya diiktiraf untuk masuk ke top 5 dan saya rasa penat lelah saya untuk menyiapkan album ni susah senang apa semua pengorbanan semua ni kira berbaloi lah bila saya punya album orang industri nampak. Kategori apa yang dipertandingkan? Untuk kali kedua kami tercalon untuk AIM dan kali ini kami tercalon dalam vokal berkumpulan terbaik. Ini merupakan satu lagi kepercayaan pihak AIM buat kami untuk tahun ketiga kami dalam industri. Jadi memang kami sangat hargai dengan peluang yang diberi. Ini merupakan hasil kerja tim-tim KRU, Abang Adri, ini untuk semua. Kita masih lagi bersama dengan Pretty Ugly. Pretty Ugly. Kau main kasar nampak. Alright, kita nak tanya lagi tentang Pretty Ugly ni. Yeah, kalau dulu tanyalah. Pretty Ugly ni memang gah dengan lagu Diary Seorang Lelaki. Yeah. Okey, jadi untuk yang baru ni ada tak yang awak target yang lagu ni boleh sama ataupun boleh lebih daripada lagu Diary Seorang Lelaki? Konsep dia. Susah sikit nak cakap sebab dia punya adalah genre konsep yang berbeza. Sebab lagu Diary Seorang Lelaki adalah lagu cinta. Lagu cinta yang muziknya moderate. Tapi lagu ni adalah lagu fast. Liriknya pula adalah bercerita tentang negaraan kan. Patriotik sikit. Patriotik sikit. Jadi kita punya target kita adalah supaya menyatukan rakyat sebenarnya. Dan lagu ni saya rasa dia akan boleh dipakai selalu dan diperdengarkan selalu lah. Soalan seterusnya ya. Dengarlah Pretty Ugly kejap ada, kejap tak ada kan. Lepas ada macam biskut lah. Pergi ke mana? Sebenarnya ada. Pretty Ugly masih wujud. Ada. Pada tahun 2011 kita keluar satu album yang berjudul Darabkan Sejuta. Dalam lagu tu ada banyak lagu kot. Ada Kelab Video Music dan juga saya rasa yang paling hits. Yang paling hit ialah Itu Bukan Aku lah. Itu bukan aku jangan Itu bukan aku. Tu lagu situ lagu. Dia pernah masuk carta segala carta tapi dia tak ada menjadi hit macam lagu dari Melaka. Lagu tu anak saya pun malu rambutmu. Ya, betul. Tapi korang minat teater tak? Minat teater memang best. Okey, korang pernah dengar cerita Anak Raja Gondang? Anak Roger pernah Tapi anak Roger, kau dengar aku tadi. Anak Raja Gondang akan dipentaskan di Istana Budaya pada 29 November ini. Jadi kita propa je lah untuk tahu lebih lanjut tentang cerita ni. Okay, Puan Fatimah boleh ceritakan sikit tentang Mak Yong Kesaktian Anak Raja Gondang ni? Kesaktian Anak Raja Gondang ni sebenarnya salah satu raja ini menggunakan kesaktian dia sarung batak. Sarung batak ni pandai melayan. Maknanya pakai sarung batak tu dia boleh melayan dan menggunakan tukak kecil kesaktian. Itulah menyebabkan kesaktian. Kehebatan dia itu, seorang anak raja itu boleh menguasai segala-galanya. Boleh ceritakan watak kamu kali ni? Watak saya dalam persembahan Mak Yong Kesaktian Anak Raja Gondang adalah watak utama, iaitu watak sebagai Pak Yong dalam persembahan Mak Yong. Dan persembahan Mak Yong di Istana Budaya ni bukan pertama kali saya lakonkan. Hampir saya buat persembahan ni sejak tahun 2004 lagi. Saya dah pun berlakon di Istana Budaya dan persembahan Mak Yong. Dan watak di sini adalah watak agak mencabar kerana ada pergerakan-pergerakan dramatik, ada pertarungan dan juga ada scene-scene terbang. Itu elemen-elemen spektakular yang akan ditampilkan dalam persembahan Mak Yong pada kali ini. Pada semua rakyat-rakyat jelata semua yang tidak pernah tengok Mak Yong di Istana Budaya, nak tengok Mak Yong dari dekat, kena mari ramai-ramai tengok persembahan Mak Yong pada 29 November hingga 2 Disember di Istana Budaya. Orang kata karma ke, orang nak cakap apa, orang boleh cakap tak? Whatever it is, that is my sister. Kalau Alif tak take care of dia, siapa yang nak jaga? Kita masih lagi berada dalam propaganda musim yang ketiga bersama Pretty Ugly. Yeah. Okey, jadi sekarang kita nak tanya dengan Pretty Ugly. Tampil bersama Ultimate untuk lagu baru. Wah, kenapa dia nak Ultimate? Dia mempunyai satu visi yang sama macam Pretty Ugly. Sebab dia punya lirik pun memang sama macam Pretty Ugly. Di dalam serius tu, di dalam joke ada serius. Betul, dalam serius ada joke dia lah. Yes. Macam Johan juga kan, di dalam joke ada joke. Nampak? Dalam joke ada joke. Kali lagi dapat. Kenal aku dah memang gila. Tapi yelah, kita semua tahu Ultimate boleh rap je kan? Ya, betul. So, kenapa berkonsepkan rap? Dah ramai sangat buat. Tak rasa Kami macam punya klise lagu tu bukan rap. bukan rap Punya ke? funk kan, kita punya which is funk. Buat Ultimate diselitkan pada ujung-ujung dan juga pada tengah-tengah sekolah.
Dia tak ada macam duo betul-betul. Maknanya payment ultimate sikit lah. 1% je lah dia ambil. 1%. Okey, jadi mungkin orang nak tahu pemain bass punya apa ni status Instagram, Twitter, laman sosial. Laman sosial, okey. Boleh follow kat Instagram, Juat Bass. Sama juga dengan Facebook. Sama juga Juat Bass. JUADBASS satu ayat je. Macam segar-segar malu-malu je Masya ni kat depan. Kan? Tak gigit lah. Tak biasa. Dia punya ni. Laman sosial. Laman sosial lah. Laman sosial ialah NEBSTUJLY. Okey. Kita Nervous. NEBSTUJLY. Dan dia ada di mana-mana lah. Dia ada Twitter, Facebook dan Instagram. Okey, jadi dekat masa buat dengan Ultimate tu, ya betul. Dah buat ni tak? Video klip? Dah buat? Ada? Video klip dah ada dah. Dah wujud. Dah wujud? Kat mana boleh tengok? Kat mana boleh tengok? Bagi tahu semua orang. Di mana-mana. Di YouTube. Hashtag 1. Kita agree, dia akan keluar. Okeylah, jadi tak apa. Kita tengok lepas ni ada cerita panas. Jadi kita propose kahwin. Propahkan je lah apa yang mendidih. Propah. Di awal kemunculan Alif seorang yang macam sangat sweetheart. Tapi yelah ini cerita dah berminggu yang berlaku. Tapi orang macam terkejut. Kenapa dia tiba-tiba jadi pemarah? Sebenarnya apa yang terjadi tu hanya lakonan semata-mata untuk sebenarnya nak prank adik Alif dengan Suada tu, tetapi cara yang kita buat tu dah pula nampak betul. So bila dia nampak betul, orang dah salah faham. Ada juga di blog memberikan satu komen mengatakan Alif Aziz serang adik bercinta. Adakah dia lupa kisah silamnya? Dia kata macam tu. Apa komen bila orang kata macam tu? Pada Alif, macam mana baik buruk Alif sekalipun, Alif ada satu tanggungjawab besar iaitu menjadi seorang abang kepada dua adik perempuan. So kalau Alif teruk ke apa benda sekalipun, it's still hak Alif sebagai seorang abang untuk make sure adik-adik Alif selamat dan tak buat sama kesilapan yang Alif dah buat. So it does not matter whether Alif ni, oh Alif kau dulu pun teruk, kenapa kau nak cakap adik begini? Yes, but I have a responsibility which is a big responsibility yang Umi ayah bagi pada Alif sebagai seorang abang. Baik buruk Alif, itu tetap adik Alif dan I will still do whatever it takes untuk protect dia daripada apa-apa gejala yang bukan-bukan ni. Dan Alif gunakan diri Alif sebagai role model. Apa yang baik tentang Alif guna, yang tak baik janganlah buat sama mistake seperti abang. Ada juga yang mengait kisah dah yang dah lama dah berlalu. Anda pun tak nak lagi fikir pasal tu. Ada yang saya cakap itulah dia karma. Alif sangat percaya tentang karma ni. Karma adalah bila kita buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Alif dah terima dah bagian Alif untuk Alif punya attitude terhadap perempuan dulu-dulu masa Alif umur 16, 17. So dah terkena dah. So itu satu big message kepada Alif. Tetapi whatever it is, Alif berdoakan yang terbaik untuk adik. Dan orang kata karma ke, orang nak cakap apa, orang boleh cakap. Whatever it is, that is my sister. Kalau Alif tak take care of dia, siapa yang nak jaga? So biar Alif buat tanggungjawab Alif. Orang nak cakap apa boleh cakap. Alif tak nafikan Alif bukan artis yang sempurna, tak ada buat salah apa semua. Memang Alif banyak buat salah, tapi I'm trying to redeem myself. Alif masih muda lagi, Alif akan buat yang terbaik. InsyaAllah jauhkan daripada kontroversi dan sama-sama naik dengan adik. Aku di Barcelona, rasa bagai di Felda. Gadis-gadis tigas, tak secantik pasir mat. Jalan-jalan ke Paris, bikin di Colaboris. Cuti ke Hawaii, Langkawi tetap di hati. Itulah dia. Pandai. Tak, itu kolaborasi. Oh, kolaborasi tadi dia. Tak ada ultimate you ganti. Dapat duit sebab kita bukan saja kolaborasi, kita nak buat caller ringtone lagi. Dia nak minta royalty ke mana? Pandai. Jadi itulah lagu nombor 1. Yes, nombor 1 yang chorus dia, chorus. Itu chorus dia. Apa kononnya di Barcelona tetapi masih lagi di Felda. Di Felda. Nampak dia menceritakan tentang keindahan negara kita sebenarnya. Macam mana pun kita kena sayangkan tanah air. Betul. Kita selalu keluar negara. Saya sayang Malaysia. Yeah, Malaysia boleh. Apa harapan abang untuk single ni? Harapan saya sebagai Fazli harapan untuk single ni. Untuk single ni Yes, untuk single ni. Dia dah buat lagu Korea. Dia tak nak buat lagu Korea. Lagu Jepun ni. Aku sayang Malaysia. Ada beza. Okey, harapan kami supaya lagu nombor 1 ni mendapat tempat
nombor 1 di carta. InsyaAllah dan carta di seluruh Malaysia kot dan seluruh negara kalau boleh di seluruh dunia. Yang kami akan mengalih bahasakannya kepada bahasa Afrika insya-Allah. Kalau video saya nak pasang lah. Bos era gua tengok ni. Ya betul bro. Bos panggil dia minggu depan kita Pretty Ugly masuk konti Pasang lagi buat. Yes. Kita nak tanya Juat lah, dia diam je kan. Dengan cerita apa AIM ke-20 korang tercalon untuk kategori music video terbaik lagu nombor 1. Yep. Apa perasaan? Tanya Juat. Perasaan dia, rasanya kita dah tak calon AIM berapa tahun. tahun. Lama dah ni. Lama gila rasanya. Dah bergerak dah. Rasa happy now lah. Happy gila punya. Tak, bila orang tanya awak, jangan babitkan kawan-kawan yang lain. Bila orang tanya awak, Pasal band terbabit. Pasal royalty. Oh, royalty. Pasal buat sama-sama kan? Yes. Dan untuk peminat-peminat Pretty Ugly, ada kata-kata akhir untuk peminat-peminat anda semua? Yes. Di luar. Peminat ni? Yang menyokong Pretty Ugly sampai masa hari ni. Dari dulu sampai sekarang. Kami akan menyokong anda walau di mana jua anda berada. Di Australia, di Barcelona, di Paris, di Milan, di mana-mana. Tapi kami juga meminta anda menyokong kami. Sebab menyokong Pretty Ugly. Pretty Ugly kan? Pretty Ugly adalah band yang cantik tapi tak buruk sebenarnya. Jadi itu anda kena support Pretty Ugly. Betul tak kan? Betul. Okey, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang amat sangat kepada Johan dan juga Masya. Terima kasih. Kerana mengembalikan nostalgia pada zaman-zaman 60-an di waktu kami baru tubuhkan dan juga dengan memori-memori yang indah dengan background music dengan lagu hayalan. Okey. So saya bisul. Okeylah, dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja lokasi kami, penaja pakaian kami, penaja makanan kami dan juga penaja tata rias kami. Dan kita jumpa minggu hadapan waktu yang sama. Hai Victoria. Jadi untuk anda, kita kembalikan nostalgia Pretty Ugly. Diary seorang lelaki. Berarti kau ku cinta setiap detik.